Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Seri Pahang versus KL City dalam saingan suku akhir pertama Piala Malaysia, yang mana KL City menang 1-0 hasil jaringan daripada penalti Romain Morales. Memang penalti tu obviously penalti lah, sebab Syazwan Andik agak clumsy dalam kotak penalti, buat tackling ke atas Paulo Josue dan kena sepakan penalti. Dan untuk game ni Kenny Parash kena red card selepas kena second yellow. Yang tu pun kalau kita lihat daripada segi body positioning daripada Kenny Parash agak silap daripada segi situasi man marking. Sebab apa? Sebab defend duduk depan tapi striker duduk belakang. So benda tu mistake yang agak ketara, tetapi boleh di fix lagi untuk the next game yang akan datang lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan KL City lah. Untuk perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan KL City adalah bagaimana bentuk ketika mereka menyerang. Kalau kita lihat daripada segi situasi mereka menyerang, mereka lebih kepada formation 4-4-2, iaitu dengan penggunaan winger di kanan Zafri Yahya dan Romain Morales di kiri, dan dua striker di hadapan iaitu Paulo Josue dan Kipre. Cumanya formation 4-4-2 ni di hadapan dua tu lebih kepada 1-1, Paulo Josue di belakang Cici Kipre, dan di tengah ada dua pivot iaitu Akram Mahinan dan juga Raya Lembet, dan di belakang di kanan dan kiri ada Kamran Azizi dan juga Lembet juga yang bertindak sebagai right back dan juga left back. Jadi apa yang saya suka tentang shape yang ditunjukkan oleh pasukan KL City ni, kalau kita lihat di tengah terutamanya dalam struktur ketika pembinaan build-up, kalau kita lihat Akram Mahinan lebih kepada defensive structure ataupun lebih kepada seorang player yang tidak terlalu involved dengan ball progression ketika pasukan KL City menyerang. Bermaksud di sini Akram Mahinan lebih kepada untuk pembentukan back 3 di belakang. So ketika dalam situasi menyerang, dua center back di belakang dan Akram Mahinan akan stay between these two defender, ataupun dia akan selari dengan kedudukan defender bahagian belakang KL City bersama dengan Kenny Parash dan juga partner dia. Jadi benda ni membolehkan untuk Ryan Lambert naik lebih tinggi membantu bahagian attacking. Dan kalau kita lihat di bahagian kanan, Zafri Yahya dan juga Romain Morales di bahagian kiri, mereka tidaklah terlalu stick untuk cover up bahagian wide area sebagai winger, tetapi sebaliknya mereka mostly banyak inverted masuk ke half space untuk overload that central area lah. So Zafri Yahya banyak masuk di kanan punya half space dan Romain Morales masuk di kiri punya half space. Dan di bahagian wide area, kalau kita tengok di bahagian kanan, obviously mereka akan membebaskan Kamran Azizi untuk buat overlap dan juga memberi supporting play untuk cover up that area lah. So tu sebab kalau kita nampak corak serangan pasukan KL City, kalau bermula di bahagian kanan, Zafri Yahya akan inverted lebih masuk ke tengah untuk menjadi tambahan player di bahagian tengah untuk overload that central area, dan dalam masa yang sama Kamran Azizi buat overlap dan juga jadi supporting play di bahagian kanan untuk hold the wide area dan juga untuk hold the touchline lah. Jadi apabila kita kata macam ni, corak serangan yang efektif lah berlaku di bahagian kanan, dan banyak juga crossing yang dilakukan di bahagian kanan berpunca daripada Kamal Azizi yang buat overlap. So that is a good thing tentang corak pertahanan dan juga corak serangan yang dilakukan oleh pasukan KL City. Dan dalam pada masa yang sama, di bahagian kiri, Romain Morales juga banyak dibantu oleh Declan Lambert yang naik juga bertindak dengan offensif untuk membentuk combination play di kiri. Dan Romain Morales pun kalau kita lihat, dia tidaklah terlalu statik di bahagian kiri untuk bertindak sebagai winger, tetapi dia juga masuk ke bahagian tengah untuk membantu pergerakan daripada Paulo Josue dan juga untuk menyuap kepada Cici Kipre. Jadi benda ni yang bagus sebab mereka ada keseimbangan dan juga overload di bahagian center, di bahagian tengah, untuk memastikan yang mereka boleh bentuk combination play dan boleh untuk melakukan ball progression yang bagus. Dan dalam pada masa yang sama, mereka ada support daripada kanan dan kiri, iaitu fullback mereka yang naik untuk bertindak lebih ofensif untuk buat overlap. So akan ada crossing-crossing yang efektif lah daripada Declan ataupun Kamran Azizi ataupun Zafri ataupun Romain, yang kalau mereka cover up that area, mereka akan buat crossing yang bagus kepada Paulo Josue ataupun Cici Kipre. Kalau kita lihat in term of suapan ataupun chance yang dicipta, peluang yang dicipta oleh pasukan KL City daripada segi daripada segi corak serangan, boleh dikatakan efektif sebab mereka banyak mencari Paulo Josue, banyak mencari Cici Kipre, dan mereka ada beberapa peluang yang terbaik yang terhitung
terhidang di dalam kotak penalti daripada percubaan daripada Cici Kipre dan sebagainya. Cumanya boleh dikatakan akibat daripada segi kelemahan individu ataupun kekurangan individu in this game menyebabkan attacking ataupun strike force pasukan KL City agak kurang untuk menyudahkan peluang-peluang yang telah dicipta kepada bahagian serangan. Contohnya macam mereka dah buat progression yang bagus dari bahagian tengah, mereka swap kepada Cici Kipre, tapi Kipre boleh dikatakan kurang daripada segi first touch dia punya pace dia dah boleh nampak dia agak berat lah. So finishing dia pun agak kurang, walaupun depan dalam kotak penalti dah ni, depan keeper je kan. Jadi decision wise pun dia agak kurang. So benda tu yang menyebabkan attacking ataupun strike force pasukan KL City tak berapa menjadi. Dan dalam situasi game ni juga, kalau kita tengok set pieces ataupun corner ataupun free kick yang KL City dapat, mereka boleh dikatakan boleh untuk challenge the aerial duel untuk tanduk ataupun heading lah kan, tapi boleh dikatakan kurang menepati kepada sasaran. Tapi obviously untuk game ni boleh dikatakan agak seimbang. Jadi overall untuk KL City, mereka sebenarnya bermain dengan baik lah. Defense pun bermain dengan baik. Mereka berjaya untuk man oriented marking yang bagus. Mereka mengekang pergerakan daripada Kepa Sherman dan dia tak bagi ruang. Mereka tutup daripada Sergio Aguero untuk berada dalam kedudukan yang bebas. So obviously mereka berjaya untuk bertahan dan juga menyerang dengan seimbang untuk game ni. Jadi untuk KL City, mereka boleh perbaiki untuk strike force untuk jadi lebih efektif daripada segi first touch untuk sudahkan peluang yang ada, dan perbaiki mereka punya technical individu yang lebih better daripada segi untuk execute peluang-peluang tersebut lah. Sebab memang nampak itu kekurangan yang ketara lah yang ditunjukkan oleh KL City. Dan kita masuk pula untuk orang kata apa, Seri Pahang. Untuk Seri Pahang, kalau di atas kertas mereka lebih kepada pembentukan back 3, tetapi obviously lah back 3 itu disebabkan daripada bentuk ataupun shape yang dibina di lingkungan daripada Stefano Brundo, Fadli Shaz dan juga Kevin Ingriso. Yang mana untuk Ingriso game ni dia sebenarnya lebih bertindak sebagai single pivot, dan di hadapan dia ada Azam Aziz dan juga Ruzif yang bertindak sebagai 2 CM, dan di hadapan mereka ada Bakiuddin yang bertindak di bahagian kiri, dan di hadapan lagi striker adalah Aguero dan juga Kepa Sherman, dan di bahagian kanan obviously akan di cover up oleh Azrif yang bertindak sebagai wingback. Cumanya untuk game ni kalau kita lihat daripada segi eksploitasi, apa yang digunakan oleh pasukan Seri Pahang adalah mereka terlalu push untuk menyerang dan juga untuk orang kata apa, attack pasukan KL City menggunakan mereka punya pemain-pemain di bahagian wide area. Kalau kita lihat daripada pergerakan di bahagian tengah, sebenarnya Seri Pahang ada beberapa gerakan di bahagian tengah yang efektif, terutamanya daripada segi Ruzif yang bertindak sebagai playmaker. Kalau kita lihat kenapa Ruzif boleh bertindak dengan lebih cemerlang dengan membawa bola jadi lebih tinggi, adalah kerana di belakang dia ada Azam Aziz dan juga Ingriso, yang boleh dikatakan Azam Aziz more to deep lying playmaker dan Ingriso lebih kepada untuk cover up dan give protection kepada Brundo dan juga Fadli Shaz. Jadi kita boleh nampak yang Ruzif bila dapat bola kat dia lebih selesa bawa bola ke hadapan dan juga menyerang di kawasan bahagian tengah, dan dia juga ada kelebihan daripada segi true passing dan sebagainya yang dia boleh cipta, dan juga ball control yang bagus. Dan kalau kita lihat dia ada cipta 2 passing yang boleh dikatakan membuat kepada peluang yang terhidang kepada pasukan Seri Pahang, tetapi sayang passing-passing tersebut gagal disudahkan dengan baik oleh bahagian serangan. Jadi boleh dikatakan banyak peluang yang diciptakan oleh Ruzif. Dan untuk Azam Aziz pula, dia diguna pakai lebih kepada sistem untuk menukar kepada arah game dan juga untuk bertindak sebagai lying playmaker daripada bahagian bawah lah. Yang mana kalau kita tengok dia punya diagonal ball, bagaimana dia change side, semuanya memang efektif kan. Dan untuk Azrif dan juga Syazul Andik, mereka lebih diguna pakai untuk cover up bahagian wide area. Azrif akan naik dalam situasi menyerang untuk cover up ataupun memberi bantuan di bahagian kanan, dan untuk bahagian kiri Syazul Andik akan cover up juga kawasan tersebut. Tetapi berbezanya di bahagian kanan, Azrif boleh dikatakan bergerak lebih secara solo, manakala untuk bahagian kiri Syazul Andik ada backup yang bagus daripada Bakiuddin. Jadi Bakiuddin boleh dikatakan banyak memberi impak kepada pergerakan daripada Syazul Andik dan juga pembentukan 1-2 antara Ruzif dan juga Syazul Andik dalam combination play yang terbina lah. Cumanya Bakiuddin ni boleh dikatakan dia gameplay dia daripada segi decision making dia agak kurang kan, daripada dia nak buat supplying ball, dia nak release the ball, dia nak shoot, dia nak passing dan sebagainya.
agak kurang. Tetapi daripada segi team play, bagaimana dia punya work rate yang ditunjukkan bagus. Cumanya kalau dia boleh baiki pada segi decision making, dia boleh jadi sesuatu yang lebih baik lah. Untuk Kepa Sherman dan juga Aguero, apa yang boleh saya katakan, untuk game ni Kepa Sherman cuba untuk guna dia punya fizikal dan juga dia punya kelebihan daripada segi seorang target man. Tetapi boleh dikatakan dia terlalu demand marking daripada Kenny Parash yang menyebabkan dia isolated dan dia tak ada ruang yang banyak untuk exploit kawasan di box pasukan KL City. Dan dalam pada masa yang sama, Aguero pun tak memberi impak yang ketara kepada Kepa Sherman daripada segi bantuan. Jadi kita boleh nampak lah Aguero dalam game ni pun beraksi di bawah Bilopa, banyak buat mistake daripada segi passing dan sebagainya. Jadi apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, sebenarnya kedua-dua pasukan Seri Pahang dan KL City bermain dengan agak seimbang. Cumanya untuk game ni kita perlu berterima kasih kepada Izham Tarmizi, sebab Izham Tarmizi bertindak dengan cemerlang di first half, menafikan beberapa percubaan dari KL City. Dan untuk defend kena perbaiki sikit lah supaya tak buat keputusan yang clumsy. Dan untuk attacking mereka perlu cari jalan yang lebih kreatif dan untuk mencari Kepa Sherman dan juga Aguero di hadapan lah. Jadi Baki Udin kena work hard sikit, dan jadi mereka perlu lebih kreativiti. Untuk Ruzif dan juga Azam bagi saya bagus. Ingriso bagi protection pun bagus, banyak involve dengan defending dan juga attacking structure. Cumanya bagaimana mereka nak exploit dan juga masuk kepada pertahanan KL City yang solid, kan? Jadi benda tu yang perlu mereka cari jalan lah. More creativity needed dan juga more of ball movement perlu diperlukan lah. Tak boleh nak tertumpu saja di bahagian wide area. Mereka perlu cari jalan bagaimana mereka nak exploit di kawasan tengah juga. Okey, Assalamualaikum.